Assalamualaikum semua. Hai kawan-kawan. Pasti semua kawan-kawan berada di rumah masing-masing kan? Okey, berikutan dengan penyebaran wabak COVID-19 ini, beberapa garis panduan tata cara pengurusan jenazah juga turut berubah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Prosedur pengurusan jenazah pesara COVID-19 ini berubah bagi mengelakkan wabak COVID-19 berjangkit dan tersebar. Proses pengurusan jenazah COVID-19 ini dimulai dengan proses pengecaman mayat. Apakah proses pengecaman mayat? Proses pengecaman mayat ini adalah di mana pihak hospital akan menghubungi keluarga daripada pesakit COVID-19 tersebut untuk mengecam sama ada pesakit tersebut ataupun jenazah tersebut adalah ahli keluarga mereka ataupun bukan. Proses pengurusan jenazah ini saya namakan 4M. Apakah 4M? 4M yang pertama ialah memandikan. M yang kedua ialah mengkafankan. M yang ketiga pula ialah menyembahyangkan. M yang keempat pula ialah mengebumikan. Semasa melakukan proses 4M ini, pemandi jenazah dan petugas tanah perkuburan hendaklah menggunakan kelengkapan pakaian PPE, iaitu Personal Protective Equipment. Baiklah, saya terus kepada M yang pertama iaitu memandikan. Bagi proses memandikan jenazah, hanya dua pihak yang terlibat, iaitu pemandi jenazah dan petugas tanah perkuburan. Pemandi jenazah pula perlu menyediakan 3 bahan, iaitu yang pertama sekali ialah kain kafan 3 helai, debu tayamum dan pakaian ganti selepas menguruskan jenazah. Proses memandikan jenazah pesakit COVID-19 ini bukanlah membersihkannya dengan air, tetapi memadai hanya dengan menggunakan kaedah tayamum. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemandi jenazah adalah meletakkan jenazah di dalam beg jenazah COVID-19 yang disediakan oleh pihak hospital. Seterusnya, dimulai dengan niat tayamum ke atas jenazah dan menyapu debu tayamum di atas beg jenazah pesakit COVID-19 sekira-kira di bahagian muka dan tangan jenazah. Baiklah, seterusnya M yang kedua iaitu mengkafankan. Untuk pengetahuan semua, mengkafankan jenazah pesakit COVID-19 ini adalah dengan beg jenazah dia sekali. Apakah maksudnya? Okey, kita lihat botol ini sebagai contoh. Botol ini adalah jenazah pesakit COVID-19 dan diletakkan dalam beg jenazah. Seterusnya, baru dilapis dengan 3 lapisan kain kafan. Proses mengkafankan jenazah COVID-19 ini semestinya berbeza sedikit berbanding dengan mengkafankan jenazah biasa. Ini adalah kerana mengkafankan jenazah biasa hanyalah dengan menggunakan kain kafan dan tidak disekalikan dengan beg jenazah. Apa kata untuk prosedur pengurusan jenazah yang seterusnya? Kita dengar daripada kawan baik saya. Hello guys, okey saya akan teruskan dengan M yang selanjutnya. Jom. M yang seterusnya ialah menyembahyangkan. Proses solat ataupun menyembahyangkan jenazah hanya dilaksanakan di ruang yang telah ditetapkan hospital. Seterusnya, solat jenazah dilakukan oleh sekurang-kurangnya seorang petugas. Yang paling penting ialah jarak kedudukan di antara imam dan jenazah adalah 1 meter, manakala jarak di antara imam dan makmum juga adalah 1 meter. Yang terakhir ialah bacaan selepas solat jenazah dilakukan secara ringkas. Yang terakhir ialah mengebumikan jenazah. Yang pertama ialah pengebumian jenazah hendaklah dilaksanakan oleh petugas tanah perkuburan. Yang kedua, petugas tanah perkuburan hendaklah memakai pakaian personal protect equipment iaitu PPE atau pakaian perlindungan diri. Yang ketiga ialah jumlah petugas yang menguruskan jenazah adalah mengikut jumlah yang bersesuaian pada ketika itu dan ditentukan oleh pejabat kesihatan daerah. Yang keempat ialah sebaik-baiknya pengebumian hendaklah menggunakan keranda bagi mengelakkan petugas kubur dari bersentuhan dengan jenazah. Yang kelima ialah petugas hendaklah menurunkan jenazah ke dalam liang lahat dengan menghadap muka jenazah ke arah kiblat tanpa membuka apa-apa ikatan pada kafan jenazah. Yang keenam, menyegerakan pengambusan tanah liang perkuburan. Yang terakhir ialah bacaan takim boleh dibaca dengan kaedah yang ringkas. Itulah 4M proses pengurusan jenazah. Seterusnya bagi pengurusan jenazah yang bukan Islam, kita dengar daripada pihak Syatirah.
Seterusnya ialah bagi jenazah yang bukan Islam. Bagi jenazah yang bukan Islam, sekiranya terdapat prosedur ritual yang perlu dilakukan, maka prosedur hendaklah dilakukan seminima yang mungkin dan dilakukan di luar lapisan beg mayat. Mayat perlu segera dibakar atau ditanam mengikut agama masing-masing. Upacara penghormatan terakhir dibuat berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dengan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan mencuci tangan dengan pemantauan dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Di China, kebiasaan mayat akan dimandikan dan menggunakan pakaian yang cantik serta dihias cantik. Namun, apabila pandemik COVID-19 ini melanda, mayat orang Cina akan dimasukkan ke dalam peti dan terus dibakar atau dikebumikan. Seramai 2 orang ahli keluarga hanya dibenarkan untuk mengesahkan identiti mayat. Apabila proses mensanitizer selesai, 2 orang ahli keluarga hanya boleh melihat proses pembakaran atau pengebumian dari jarak jauh. Upacara sembahyang hanya boleh dibenarkan selepas mayat dibakar atau dikebumikan. Diharapkan video ini dapat membantu masyarakat mengetahui dengan lebih mendalam tentang tata cara pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Oleh itu, kita dinasihatkan untuk menjaga garis panduan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kerana ia dapat mengurangkan jangkitan virus ini serta ia dapat mengurangkan kematian di negara kita. Stay safe semua. Assalamualaikum. InsyaAllah kalau kita patuh pada SOP, insyaAllah bukan saja kita, keluarga kita, tapi seluruh masyarakat di sekeliling kita juga akan terus kekal selamat.